Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Muka surat 10. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaniyatu al-ghuslu mujibuhu khuruju maniyyihi awalan wa dukhulu hasyafatin farjan walau li bahimatin wa haidun wa qallu sinnihi tis'u sinina qamariyatan. Kita betul dah baca baris itu tak kan? Tis'un wa nifasun. Baik, InsyaAllah kita nak sambung balik pelajaran fiqh kita daripada kitab Qurratul Ain. InsyaAllah kita bicara ni bab taharatus saniyah, bab bersuci yang kedua setelah kita bicarakan bab wuduk. Ni bab mandi. Kata dia al-ghuslu. Pertama dia nak bicara mujibuhu, perkara mewajibkan mandi. Yang pertama kita bicara dah dulu, antara sebab kena mandi wajib, keluar mani. Mani pun mani sendiri, keluar pun keluar khurut awalan, pada mula-mula kali. Kita tak ulang, panjang juga bicara tu. Ingat tak ingat tu lain pasal mudahan boleh ingat, boleh faham. Yang belajar kena ambil perhatian tu. Kau tanya balik masalah-masalah boleh jawab. InsyaAllah kaedah kita belajar, bila dah belajar kama taqaddama, kama sabaqa kan, seperti mana terdahulu, seperti mana yang telah lalu. Mudah-mudahan apa yang telah lalu tu dapat dihadam elok-elok lah. Baik, yang kedua, asani ay mujibul ghusli asani, perkara yang mewajibkan mandi yang keduanya adalah dukhulu hasyafatin farjan walau li bahimatin. Asal terjemah semua tu dukhulu hasyafatin, masuk hasyafah. Hasyafah ni istilah untuk kepala kemaluan orang lelaki. Kemaluan tu kepala tu. Kepala tu maksudnya lekak tu kan? Sampai awal, daripada awal sampai lekak tu. Bahasa-bahasa tu aib sikit lah nak sebut, tapi itulah sebut dalam kitab pasal ta'rif dia punya tu. Masuk mana? Farjan. Masuk farjan ay fil farji, masuk kepala kemaluan lelaki, masuk kepala kemaluan, masuk farjan, dalam farjan, sekalipun kata dia walau li bahimatin, sekalipun walau kana farju itu li bahimatin, sekalipun farjun tu, farjun li bahimatin, bagi binatang sekalipun. Yang ni sebab mandi. Jadi sebab mandi, kalau istilah bahasa lain yang selalu sebut bahasa moden lah ni panggil apa? Hubungan intim. Macam itulah kan. Hubungan intim pun tengok macam mana takrif dia. Syarat dia mesti dukhul hasyafah. Sekalipun masuk hanya sekadar tu. Kalau masuk sekadar kepala kemaluan lelaki, walaupun sekadar tu masuk, dah mewajibkan mandi. Cuma masuk mana? Farjan. Istilah farjan dalam fiqh, dia termasuk farjan ni, farjan depan, farjan belakang. Atas nama mewajibkan mandi,
wajib jika ada hasyafah masuk kat situ, tapi mesti syarat dia farjan. Farjan tu sama ada tu bahasa asal kita kubul dubur, wajib mandi. Walaupun nisbah hubungan intim suami isteri, kubul boleh, dubur mana boleh. Tapi kalau buat kubulan, belah dubur, mandi wajib, tapi perbuatan tu berdosa. Dan nisbah wajib mandi sekalipun berlaku perbuatan tu, masukkan hasyafah dalam farjan tu, sekalipun walau libahimatin, walau, bahasa lau ni selalunya dia ada kana dan isim lau yang mahzuf biasanya. Lau, terjemah kita lau lah, kalau lah, sekali jikalau adalah farjun itu, farjun tu maksudnya kubul dubur tu, libahimatin bagi binatang sekalipun, wajib mandi sekalipun perbuatan tu haram. Jadi atas kita bicara ni benda yang wajib mandi, dia bukan cerita halal haram, tapi wajib mandi tu tahu mana. Jadi sikit beberapa masalah nak. Jadi wajib mandi ni kalau masuk hasyafah dalam farji. Kalau bukan dalam farji, dia masuk kan, misalnya saya ngaji lupa, ada tok guru buat lawak, apa dia, tengok ada lubang kat dinding dimasukkan, masuk dalam dinding. Tengok ada batang paip, masukkan hasyafah tu dalam batang paip. Gila tak gila punya pasal cerita lain kan, batang paip bagi macam mana. Yang tu bukan farjun, walaupun ada tempat masuk, tapi bukan nama farjun. Masuk apa? Masuk celah ketiak. Bohbi tu. Pelik-pelik tu kan tu masuk celah ketiak. Walaupun celah ketiak bukan panggil farjun, tak kena mandi. Dan kena mandi ni atas nama farjun tu sekalipun libahimah. Farjun tu binatang, kambing ada, tangkap kambing, kojakan kambing sekalipun, kambing bukan kambing betina, kambing jantan mantai, wajib mandi. So kita bicara ni bukan masalah boleh buat tak boleh buat, kita nak cerita masalah wajib mandi tak wajib mandi. Walaupun sebut tu jijik sikit nak sebut kan, tapi kita nak bicara tentang nisbah wajib mandi tak wajib mandi. Jadi kalau nisbah orang lelaki, kalau hasyafah dia masuk atas nama farjan tu, wajib mandi. Kalau nisbah orang perempuan, farjun dia ada hasyafah masuk dalam farjun dia, baik farjun tu nama kubul dubur, wajib mandi. Wajib mandi. Lagi nak sebut sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau kata orang perempuan misalnya dia nak cuci farjun dia, antara kaedah cuci tu dia masukkan jari misalnya, nak cuci ada darah ke apa ke, kotoran ke, masukkan jari, masuk tu dia cuci ya memang masuk pun dalam tu, dalam farjun, tapi yang masuk jari bukan hasyafah. Ataupun lah ni contoh
Orang kena berasir misalnya, nak tengok berasir tu dalam dubur tu, nak tengok bengkak tu ada apa betul. Saya pernah kena dulu, saya sebut lah kan. Kalau kita pergi rawatan doktor yang memang merubat dalam bab ni, kalau moden ni dia kerat potong Dia buat apa? Dia ada satu alat, dia akan masukkan ikut dubur, masuk. Buat apa? Dia ada teropong, nak tengok berapa ketul bengkak, besar mana bengkak, jauh mana bengkak. Lepas tu baru dia buat rawatan, dia akan inject. Saya dulu kena macam tu. Tu masuk tu macam mana? Apa yang masuk? Yang masuk tu alat, bukan hasyafah. Hasyafah faham? Bukan hasyafah, alat. Jadi tak wajib mandi ya. Tak wajib mandi ya, pasal masalah tak wajib tu, pasal yang masuk tu bukan hasyafah. Kes contoh, katalah pergi melawat zoo, melawat seorang-seorang perempuan, orang tu kena tangkap dengan beruk. Beruk dia masuk dalam tempat dia, beruk rogol dia. Contoh, sorry lah sebutkan, bahasa tu kasar sikit. Wajib mandi tak? Beruk rogol dia, wajib mandi tak? Kenapa wajib mandi tak? Bukan orang, bukan masalah orang. Yang masuk tu apa? Hasyafah. Jari bukan hasyafah. Hasyafah tu lah, sekalipun daripada beruk. Terbalik pada tadi. Tadi hasyafah orang, yang ditangkap siapa? Kambing. Contoh. Sebut memang jijik kan, tapi nak cerita mana wajib mandi, mana tak wajib mandi. Kalau model-model lah ni apa? Beli anak patung rupa sebiji orang, siap ada semua alat semua. Tu apa? Dia pakai. Bukan farjan, plastik, getah, contohlah kan. Macam mana wajib mandi? Kalau dengan perbuatan tu saja, walaupun ada masuk dalam sesuatu, tak wajib mandi, pasal dia bukan masukkan dalam farjun. Yang tu tak panggil farjun, tu getah, tu plastik, batang paip saya sebut tadi. Contoh, boleh? Ataupun terbalik, orang perempuan misalnya apa? Beli alat, buat apa? Masuk dalam farjun dia. Ada benda masuk, macam mana? Juga tak wajib mandi, pasal yang masuk adalah bukan hasyafah. Ya. Kita bicara ni memang istilahnya meloyakan tekak lah, geli sikit, jijik lah sikit nak sebut. Tapi nak faham hukum mandi tak mandi. Bab ni saya teringat cerita apa? Cerita Anwar Ibrahim dulu kan, cerita keluar surat khabar habis. Cerita apa Anwar Ibrahim? Cerita dakwaan melakukan perbuatan di luar tabi'i. Macam tu kan. Dengar pun geli Zaman tu surat khabar hari-hari cerita tu. Nak cerita apa? Bila masuk mahkamah, masa tu Karpal Singh dia punya peguam dia. Dia kan dituduh dibuat dengan orang ni. Saya nak cerita masalah mandi kan. Karpal Singh tanya dekat siapa nama tu? Nama pun lupa lah. Nama orang yang dituduh sebagai maf'ul, yang Anwar Ibrahim fa'il dia. Yang tu maf'ul dia. Dia kata, awak lepas kena buat ada mandi kah? Karpal Singh tanya soalan macam tu. Tu saya kelakar lagi. Ada mandi lah, dia pun tahu hukum mandi tak mandi kah? Karpal Singh, Pak Singh pun terkerti lah. Yang buat malu soal. Mengapa dia tanya buat mandi? Isu apa? Ada hasyafah masuk alam farju lelaki kan? Farjun atau istilah fiqh, dia terbenar atas kubul dubur. Ini bukan orang perempuan, orang lelaki buat perbuatan luar tabi'i, tapi yang masuk kut dubur apa? Farjun ya? Orang lelaki tu yang fa'il memang wajib mandi, pasal dia hasyafah masuk dalam farji. Yang kawan tu macam mana? Farji tak kat dia, nisbah apa yang ada pada dia farjun lah. Lepas tu apa yang masuk? Hasyafah, wajib mandi.
Ya, apa kita cerita ni hukum wajib mandi. Itu saya kata Karpal Singh boleh tanya soalan itu. Siap. Saya nak cerita Karpal Singh cerita tu ya. Nak cerita tu. Siap. Ada masalah tanya. Tapi selalu yang ni kalau saya tak syarah pun selalu faham kan. Tapi kena cerita takut salah faham. Baik, selesai. 3. Wahaidun. Dan perkara yang mewajibkan mandi adalah haid. Haid ni apa? Haid ni darah yang keluar daripada orang perempuan seawal 9 tahun walibnya, keluar pula bulanan pun walibnya, sekurang-kurangnya 24 jam, paling banyak 15 hari 15 malam. Jadi apa yang sah nama haid, keluar haid, sabab jadi wajib mandi. Bila nak mandi? Bila berhenti haid. Keluar darah tu tak wajib lagi. Tapi keluar darah tu cukup dia punya takrifan dia. Apa istilahnya? Cukup syarat untuk nama haid. Cuma syarat besar dia, umur dia mesti 9 tahun ke atas. Tak ada had maksimum. Walaupun ada had monopause umur yang setengah kitab sebut 54 tahun, ada tulis 60. Tapi kalau ikut haid, dia tak ada had hujung, tapi ada had mula seawal 9 tahun Qamariah, dan darah mesti keluar tak kurang daripada tempoh 24 jam. Tak kurang. Kalau kurang pada tu tak dipanggil haid, dia tak masuk dalam takrif haid. Kalau keluar kurang daripada tempoh 24 jam, tak wajib mandi. Tak wajib mandi. Jadi untuk nama haid mesti ada 24 jam ke atas. 24 jam ke atas barulah sah untuk nama haid. Kalau lebih pula, lebih ada hukum lain, pergi ngaji bab lain nak tu. Dia akan jadi hukum istihadah, macam mana nak selesai. Darah yang dah keluar lebih pada 15 hari tu nak buat macam mana? Kena tengok tamyiz tak tamyiz dia. Lepas tu kalau tak ada tamyiz, kena tengok pada adat dia. Kalau darah pula berkeluar keluaran sentiasa berterusan, berpanjangan, tak berhenti-berhenti, lepas tu dia pun tak ingat dah biasa keluar bila, masa bila, minggu bila, bulan bila, minggu berapa, siang ke malam ke pagi ke petang ke, dia tak tahu apa dah, dia dah lupa macam nak selesai. Ada 7 keadaan orang perempuan masalah haid yang kena pergi ngaji, belajar khas buat tu. Tu panjang lah. Atas kita bicara asal, untuk nama wajib mandi mesti ada darah yang sah untuk nama haid. Jadi keluar mesti darah daripada kubul, keluar kot situ 9 tahun, tempoh jangan kurang 24 jam. Kalau tempoh kurang 24 jam, lepas tu tak keluar dah, maka ia bukan haid. Jadi tak wajib mandi. Contoh kes orang perempuan, selalunya dia datang haid 6 hari. Mai bulan ni keluar pagi, malam pukul 10, keluar pagi pukul 8, malam pukul 10 berhenti. Berhenti. Tak ada dah. Untuk keluar sikit berhenti. Subuh tengok tak ada lah. Soal subuh tu tak ada lah. Kena sembahyang tak? Siapa kena sembahyang? Tak ada darah. Soal, kena mandi tak? Mandi apa? Mandi ni tanya ni, mandi ada besar lah. Mandi haid lah. Kena mandi haid tak? Ada haid tak? Cukup tak syarat nama haid? Apa yang tak cukup? Tempoh tu tak cukup 24 jam. Mana tahu? Keluar pukul apa? Berhenti pukul apa? Berapa jam? Jam pun tak tahu kira. Ya Allah, Keluar pukul 8 pagi, berhenti pukul 10 malam. Berapa jam?
Ya Allah, teruk yang budak-budak ni. Nak mapuh ke apa? Berapa jam? Kau pun tak tahu tak? Tua saja. Oi, sedap soalan ayat. Ha? 8 berapa jam? 12. Ya Allah, ai. Awak lembab macam tu. Suaralah sikit. Ni 8, 10. Kau berapa jam? 14 jam lah. Kelempang lagi. Awak bengap masa tu. Makan arnab banyak kot. Garang ni, yelah, takkan tertua bodoh. Nak faham fiqh. Oi, bukan jalan-jalan kita mengaji ni tau. Nak bagi hukum nanti orang ni. Tak kena mandi, jangan buat bengap gitu. Mana boleh nak bagi hukum ikut dan ikut peluh otak ya, mestilah faham ikut takrif fiqh. Macam mana ulama dah sebut. Boleh faham dia sebut apa? Itu bukan belajar benda main-main ni. Jadi tak cukup 24 jam. Jadi subuh kena sembahyang tak? Dia tanya. Kenapa tak kena sembahyang? Kenapa kena sembahyang? Masalah tak ada darah, tak nak berhenti tak sembahyang. Maksud apa? Soal dia kena mandi tak? Nak mandi biasa punya masalah, mandi tak mandi. Seminggu tak mandi tak ada masalah. Kalau tak ada apa-apa. Tapi ni mandi wajib kena tak? Kenapa tak kena mandi wajib? Kerana darah baru keluar 14 jam. Tak sah untuk nama haid. Syarat berapa jam? 24 jam. Jadi subuh tu tak payah mandi tak apa. Cuci, tapi cuci kena. Uduk kena lah. Pasal ni syarat. Cuci. Ambil uduk, mayang. Kena mandi. Tak kena lagi. Pasal apa? Pasal tak sah lagi. Untuk cukup 24 jam nak nama haid. Tak nama haid lagi. Jadi tak ada wajib mandi lagi. Katalah lepas subuh tu, pukul 8 keluar lagi. Jadi baru 14 jam. Pukul 8 sampai pukul 3 petang. Berhenti. 3 petang berhenti. Tunggu, tak ada darah, masuk asar. Oh, tak ada darah ni. Asar kena semayang tak? Soal. Jam saya sebut tu ambil perhatian lah sikit. Keluar pukul apa? Pukul 8, hari kedua. Berhenti pukul apa ni? Pukul 3. Nak semayang asar tu kena mandi tak? Asar tak ada darah, berhenti lah. Celup, tak ada. Asar tu kena semayang? Kena, pasal apa kena? Tak ada darah. Lepas tu? Kena mandi tak? Kenapa tak kena mandi? Berapa jam dah? Baru 21 jam. Tak kena mandi. Tak kena mandi apa? Tak ada nama mandi wajib. Mandi hadap besar tu tak wajib. Nak mandi biasa, mandi lah kau. Tapi mandi hadap besar tu tak wajib. Pasal apa? Tak sah lagi darah tu untuk nama haid. Kalau andai kata lepas tu tak keluar darah langsung lah. Maka tak ada haid lah hukum kat dia. Itu mana semayang yang ditinggal, kena qada lah. Boleh? Faham cakap apa? Pagi Zuhur yang hari pertama tak semayang, Asar hari pertama tak semayang, Maghrib hari pertama tak semayang, Isyak pun tak semayang, Subuh mana semayang, yang tu kena qada. Untuk hari kedua Zuhur tu tak semayang, Asar dia semayang, Zuhur tu kena qada. Yang tu nak faham tu. Tu yang kata dia ada pelajaran khas, kena belajar bab haid saja. Saya pengalaman saya ngajar kat luar, buat kursus haid ni, seingat saya orang pertama buat kursus. Orang lain saya tak pernah dengar kan. Bila saya buat kursus tu, orang pelik, siapa ustaz orang lelaki ajar bab haid? Dah aku yang kerti, hampa tak kerti. Memang ada makcik-makcik kat yang tu. Kat pondok pun saya mula-mula cerita bab haid, pasal ramai yang tak kerti kan. Sampai makcik-makcik tok-tok pondok merepek saya. Merepek. Apa? Merepek. Duk bebel kata. Gena ustaz ni. Darah orang perempuan dia pula dak sebau duk ngajar. Ni macam cakap itu. Orang perempuan lagi reti lah. Babak haid ni ustaz boleh reti. Dia bukan duk ada haid. Dengar ayat tu ngajar, saya bancuh bancuh apa? Bagi soalan suruh tok tu jawab. Tok hak duk bebel tu suruh jawab. Keluar darah macam ni, berhenti macam ni. Betul keluar pula darah macam ni, berhenti macam ni. Tok tu jawab. Haid tak haid? Tak tahu ustaz. Mana nak tahu? Darah gila lah tahu. Bunyi bulu ke kan. Tak reti dah.
Guru dah tak reti, siapa dia nak ajar? Ustaz lah tu. Hari tu kata saya mengajar ni, ngena saya duk mengajar baik, padahal orang perempuan punya. Tu lah. Saya tak kira tua tak tua, saya balon. Nak merepek yang tu arah. Ingatkan reti. Minta maaf lah ustaz. Tu special dia tu, minta maaf tadi ya. Minta maaf lah ustaz ni. Dia ingat kita ni orang perempuan semua reti, rupanya bodoh baik pun tak reti. Biar kena badan. Bunyi pelak hulu sikit lah. Ni pelak kelas hulu, pelak baling. Baling. Teluk Terduri lebih kurang macam tu lah tak? Ada orang Teluk Terduri ni, dia tengok Teluk Terduri ke? Macam tu bunyi. Apa cerita ni? Saya kalau bahasa Tok Guru tu saya boleh tiru. Perak ya. Dah dia cakap macam tu, dia mengajar macam tu. Saya tiru sebiji Apa ni nak cerita ni? Nak cerita tu ada hukum khas kena mengaji. Jadi atas kita bicara haid dia sebab mandi. Jadi kalau tak cukup definisi haid 24 jam sekurang-kurang untuk nama haid, tak jadi wajib mandilah. Jadi pelajaran khas banyak umur apa kena ajar agak ampau saya bab ni kat luar sana banyak pahaman-pahaman sivil dalam bab haid. Pasal dia mesti mengaji ikut kitab definisi macam mana nak faham. Ulama kita cerita best lah, cerita sebiji. Saya berani mengajar tu pasal kita lalu kitab kan. Semua masalah jumpa. Tambah pula reti tengok kita Arab, rojok kita Arab pun apa yang kita belajar tu buat masalah macam ni kita jawab siap dah. Jawab buka dalam kitab pun ada masalah tu. Tengok jawapan kita beri tu dengan dalam kitab tu betul, sama. Oh okey betul. Itu kalau ada silap pun, aku silap pandang tadi, tak terpandang saya ni. Pandang jawapan salah. Semak betul. Satu berani mengajar. Macam apa? Memang reti sungguh. Faham sungguh. Orang tanya macam mana pun insya-Allah faham. Reti nak selesai macam mana. Mengaji sampai mesti macam tu. Satu saya tak takut, saya buka soalan. Ada soal? Saya tak takut orang tanya. Tak reti, saya kata lah tak reti, nak takut kan. Tapi disebab orang tanya tu, confident ni buka soalan? Ya, confident. Pasal saya punya pengalaman lalu tu, memang kalau tanya insya-Allah boleh jawab. Ada juga orang tanya tak boleh jawab pasal bukan semua ingat. Tapi berani buka soalan tu pasal ada banyak benda yang dalam ingatan. Tanya lah. Pasal saya ngajar ni bukan semestinya semua saya tahu, semua saya cerita. Mana boleh. Takat yang teringat, terlintas, terfikir apa yang munasabah dengan kitab dan bahasa dia, saya cerita takat tu lah. Jadi kalau ada orang tanya, kalau pernah saya lalu, teringat balik yang dia. Masalah ni pernah jumpa, pernah belajar, pernah muzakarah, pernah kelahi. Apa dia. Kadang-kadang pernah jumpa ni tak ingat lah. Tak ingat lah. Mengaku lah tak ingat. Tak maaf, tak boleh jawab ni, tak ingat. Nak sebut kata, ngaji biar sampai boleh. Sampai reti. Baik, tu haid. Yang disebut dalam matan sikit je. Wa aqallu sinnihi tis'un sinina qamariyatan. Sekurang-kurang umurnya haid tis'un sinin 9 tahun. Tis'un sinin qamariyatan. Nisbah tahun. Tahun dia qamariyah. Qamariyah bulan, maksudnya kira dengan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kira dengan bulan Islam. Apa bezanya qamariyatan dengan syamsiyatan? Sikit kalau sebut gitu. Faham qamariyah, syamsiyah? Faham? Tak faham? Qamariyah ni Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Zaman dia awal, zaman dia akhir, Rajab, Syakban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Itu qamariyah. Syamsiyah Yanair, Fabair, Mayu, April, Mac, Julio, Junio. Tu semua Arab. Agustus, November, Disember. Itu Syamsiah.
Januari, Februari lah. Alah. Apa beza dia? Tahun dia berbeza. Syamsiah berapa hari setahun? 365 1/4 hari. Tahu? Setahun pun tak tahu berapa hari. Allah. Tahun Qamariah berapa setahun? Tu cirit kena tanya tu. 365 suku kan, pasal ada satu tahun lompat. Yang Februari dia akan ada 29 hari kan. Tu tahun lompat. Selalu Februari 28, 4 tahun sekali ada tahun lompat. Bila tahun lompat? Dah lepas belum? Tahun lepas lah, tahun lepas lah. Ya, tak, tahun depan, tahun lompat. 22. Ya ke? Nanti buka kalender, tengok. Handset ada, buka, tengok tahun 21, tahun 22. Tengok Februari berapa bulan. Macam mana nak keedah nak kira tak ada tahun lompat, bagi 4 lah. Sudah tu, bagi saya merepek panjang. Berapa? Tahun Syamsiah 365 1/4 hari. Tahun Qamariah? Tak tahu? Tak tahu? Dia sikit daripada tahun Syamsiah. Pasal tahun Syamsiah dia ada 30, 31, 30, 31. 31, 28. Betul? 31, 30, 31, 30, 31, 30. 31, 30, 31, 31. Betul? 30, 31, 30, 31. Faham saya sebut apa? 31, 28, 31, 28. Apa benda? Sorry. Ayo merepek lah. 31, 28, 31, 30. 31, 30, 31, 31, 31. 31, 30, 31, 30, 31. Faham saya sebut apa? Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai. Julai 31, Ogos 31. September, Oktober, November, Disember. Jadi yang mana hak lekuk bawah tu 30, mana lekuk atas tu 31. Melainkan hak lekuk bawah yang kedua je, Februari 28. Kau faham? Itu teori Syamsiah. Pakai benua. Tak ingat Syamsiah, saya tumbuk yang apa esok lekat kat dahi tu. Tu dia tu. Macam mana? Boleh? Cuba buat benua tak? Nak saya tanya, jawab betul tak? Ni. Januari berapa hari? Februari? Mac? April? Mei? Jun? Julai? Lepas tu? Ogos? September? Oktober? November? Disember? 31. Itu nak kenal berapa hari sebulan. Yang tu Syamsiah. Qamariah mana ada 31. Tarikh bulan anak bulan tengok 29 tak? Kalau tak ada 29 jadi 30. Dia takkan jadi 31. Kalau Qamariah punya dia akan macam ni. Kalau atas kira apa? 30, 29, 30, 29, 30, 29, 30, 29, 30, 29, 30, 29. Jadi kalau 36 kali, 29 6 kali berapa? Jumlah. Kira guna otak sikit. Bila nak pegang otak, sia-sia belajar matematik. 30 kali 6 berapa? 180. 29 kali 6. Ya Allah. Kali lah tu seduk saja menung nak peram. Otak ada. Peram badan nak cerdik lajak. 174. Jadi berapa? 174 apa tadi? 30 kali 6 180 dengan 174 berapa? 351 satu tu mana? 354 lah. 354 hari. Soal, berapa beza Syamsiah Qamariah? Beza macam mana nak cari?
Tolak lah. Alah. Berapa hari? 1/4 tu abaian. Berapa hari? 365 tolak 354. Apa? 11 hari. Jadi setahun beza 11 hari. 10 tahun berapa hari? Kalilah 10. Ya kali 10 pun lemah dia orang ni. Berapa? 11 kali 10? 10 tahun 110 hari. 10 tahun. Betul ya? Boleh? Faham? Jadi kita punya tarikh tu, kalau kita 10 tahun hari ni dengan Syamsiah, nak tahu Qamariah macam mana? Tolak 110 hari. Tu pun 10 tahun. Tolak 2 hari lagi. Pasal 10 tahun ada 2 kali tahun lompat. 2,5 hari tahun lompat. Boleh? Faham? 4 tahun kan 1 tahun lompat. 10 tahun ada 2,5 hari tahun lompat. Tak faham juga? Ya Allah. Ni budak-budak ni semua J kot. Bagilah grade A sikit. J pun kau faham tak bagi jadi A. Tukar J jadi A. Saya kena katok bagi jadi A. Mana boleh jadi J? W lagi teruk. W kan? Tu susah. J tak boleh. Katok J tak teruk sangat. J tu macam tu. Bengkok gilo ni jadi A lah. Berpalang sikit. Kalau W duk macam tu, jenuh nak buat A. Kena kerat, jadi A. Tu pun kena terbalik kau tu. Tak faham sudah. Apa cerita ni saja buat andaian-andaian macam tu lah kan. Apa cerita? Kenapa saya tanya sama macam tu? Ashabul Kahfi berapa tahun tidur dalam gua? Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinin. Salasami'atin berapa? 300 tahun. Lepas tu wazdadu tis'a, telah menambah mereka itu 9. Jadi 300 ke 309? 300 tahun Masihi, 309 Qamari. Kenapa? Dengar saya kira. Saya dah cukup kira ni. 10 tahun berapa beza? 110 hari. Betul? Kalau 100 tahun berapa hari? 1100 hari lah. Boleh? 300 tahun berapa hari? 3,300 hari. 3,300 hari berapa tahun? Lebih kurang 3 tahun lah. 3 tahun, 9 tahun. Lebih kurang 9 tahun. Tu yang kiraan Ashabul Kahfi duduk dalam gua, kiraan Syamsiah 300 tahun. Kiraan Qamariah 309 tahun. Pasal tu lah. Satu. Cuma bab haid nak kira mana? Kira dalam kaedah syarak mesti kiraan Qamariah, bukan Syamsiah. Cuma tarikh kita ni dah menang dengan tarikh orang putih. Macam mana menang vaksin ikut kepala otak WHO. Waktu pun ikut orang putih. Semua orang putih. Bahasa pun pandai orang putih. Sampai Arab tak kerti apa. Tak pernah mengaji Arab langsung pun ada. Punya bengap sampai tu. Yang Arab kita baca daripada kecil, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, tak faham sampai ketua. Rabbi filli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, tak faham apa ke benda. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, tak faham apa satu. Tapi kalau bahasa orang putih nyanyi okey. Twinkle twinkle little star. Faham semua. Banyak kita ikut orang putih. Antaranya apa? Tarikh Januari. Ini berapa bulan? 20. Bulan Islam, Rabiul awal berapa? Kena tengok tu. 20 bulan Islam, Rabiul awal berapa? 20. 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 Bulan Islam, Rabiul awal berapa? 20.
Itu kata kita tegur kan. Saya pernah kena tegur. Ada satu orang pakcik. Ustaz, hari ni berapa bulan? Saya kata, apa kena pakcik ni tanya hari bulan kat kau ni? Dah ditanya hari bulan, kita pun tak aspek apa-apa lah. Berapa bulan ni? Dia sebut lah. Masa tu bulan Ramadan dia tanya tu. Jadi kita tak jawab pun Ramadan. Ustaz jawab silap. Masa tu saya tak ingat itu bulan berapa bulan 11 kot masa tu. Bulan 11 saya sebut lah November. Katalah 12 November. Tahun tu masa saya duduk ngaji masa tu. Duduk belajar lagi. Saya sebut lah. Contohlah 12 November. Ustaz jawab tak betul. Hari ni sebenarnya tarikh dia 11 Ramadan. Kata pakcik ni andai. Kata ustaz terikut Yahudi banyak. Kata baiklah ni saya ingat peristiwa tu. Lain kali kalau orang tanya tarikh saya nak kena berhati-hati sikit lah. Saya kena tengok tu dia ni. Saya jawab tu ikut skema dia lah. Dia kata ustaz pun kira ikut Komariah. Aku dah agak lah, mesti nak test aku tentu, aku jawab. Apa nak cerita ni? Cerita Komariah dengan Syamsiah. Satu nak tahu balik 15 tahun, kalau tak keluar haid, tak ada keluar mani, kira apa? Komariah bukan Syamsiah. Nak kira balik tu. Kalau katalah kita belajar bab nikah kan ada wali kan? Kalau katalah yang dah wali seorang perempuan ni sekarang yang ada adik dia. Adik dia ni memang tak ada mimpi keluar mani apa lagi, tak ada lah. Tapi hampir-hampir dekat 15 tahun. Syamsiah. Kalau hampir-hampir dekat 15 tahun tu dekat nak, kalau mungkin balik tu nak tahu tarikh kira. Kalau cukup 15 tahun Komariah sah untuk jadi wali. Di atas dah balik. Pasal kanak-kanak tak boleh jadi wali. Mesti syarat balik. Ni balik bukan dengan sebab tanda balik, tapi balik dengan sebab umur. Berapa tahun? 15 hukum balik lah dalam syarat. Walaupun tak ada sebab-sebab jadi balik hak lain, tapi balik dengan umur 15. Ini nak buat macam mana? Kira lah. Nama model lah ni, handset pun ada, Google pun ada lah. Converter, tukar macam mana tarikh kita lahir. Nak dapat tarikh Komariah satu. Lepas tu umur kita hari ni berapa tahun mengikut Komariah. Ada, tekan je, isi je, tek keluar. Tak payah tekan apa, tek keluar. Tek keluar. Tak ada, tanya saya, RM5 yuran. Nak tahu tarikh. Tarikh lahir berapa bulan? 6 bulan 9. Tahun 2003. 6 bulan 9 2003. Hari apa? Mana tahu hari lah. Buku apa? Lagi tak tahu. Tanya mak hang mesti ingat. Apa ni? Selalunya bab beranak ni orang perempuan semua ni ingat. Saya orang rumah ni ingat semua tarikh lahir. Anak nombor 1, anak nombor 2, anak nombor 3, lah dia yang mengandung dia beranak, awak dia tak ingat. Tarikh ni aku beranak, tarikh ni aku sakit, tarikh ni turun darah, tarikh ni. Semua dia ingat ya. Awak seorang pun tak ingat. Tak ingat. Tak ingat ya. Tak ingat. Apa nak sebut? Ni cerita mak dia, Mak dia lebih kat tu Dia ingat tu kita. Tu jangan buat sebarangan dengan mak. Dengan bapak pun bukan boleh buat sebarangan, tapi dengan mak lagi tak boleh. Saya bila telefon, ada orang telefon makcik seorang. Tadi pagi tadi. Lepas sarapan tu ada makcik daripada Terengganu telefon. Buat apa? Ustaz, saya nak tanya ni. Nak masuk anak nak belajar. Anak saya umur 16 nak masuk tingkatan 4. Dah habis dah menghafal Quran. Baguslah. Kat tempat ustaz ni ngaji tahfiz ke ngaji hadis? Ngaji hadis. Kami pondok encik. Pondok tu macam mana ya? Tanya, pondok ni baca kitab lah. Kita pondok tauhid, fiqh, tasawuf, nahwu, surah. Tu anak makcik kalau nak masuk boleh tak?
Kenapa anak makcik nak masuk? Memang dia nak mengaji ke? Tempat dia masuk tapis tu nak kena belajar, kena cucuk vaksin. Makcik tak nak lah, makcik pun tak cucuk vaksin. Makcik tak bagi anak makcik cucuk vaksin. Pasal duk tengok orang keliling, ada yang lumpuh lah, ada sengit muka lah. Makcik takutnya, kata dia. Makcik nak anak makcik ada iman, nak dia tak boleh pergi mengentas negeri pun tak apa, janji dia boleh mengaji je. Mak steady ya. Bapak tu tak peduli ya. Bapak dia vaksin. Tu. Mujuk bapak tak mangkuk ayun. Suruh bini vaksin, paksa pula tu. Kau tak vaksin, aku cerai kau. Tu pun ada ya. Ya Allah. Mangkuk ayun sampai tak vaksin, sampai kena cerai. Ni tak vaksin, aku keluar kau daripada sekolah. Tindakan tertib. Tu pun ada ya. Tu pun mangkuk ya. Bodoh nak apa. Kau tak semayang, tak ada apa-apa pun. Kapir, anti hadis Wahabi, tak ada pula buat tindakan tertib. Yang tu saya merepek lah, sambung sikit. Saya nak merepek saya Komariah tu. Saya merepek sikit menyambil Komariah dengan Syamsiah. Boleh ingat tak ni? Tahu apa kepentingan ni Komariah Syamsiah tu? Tahu? Situ lah sampai Ashabul Kahfi faham tafsir tu. Baru kita faham kenapa wazdadu tis'a. Menambahlah mereka itu 9 tahun. Siapa yang tambah 9 tahun ni? Al-mu'arrikhun, ulama-ulama tarikh, ahli sejarah. Dia tambah 9 tahun lagi daripada 300. Kenapa tambah 9 tahun bukan 300 ke? 300 ikut tahun Qamariyah, kalau terikut tahun Syamsiah, kalau tahun Qamariyah dia akan jadi 309 tahun. Tak payah kira. Kira no, 300 tahun, setahun 100 berapa hari 11 hari kan. 300 tahun berapa hari? Kira 3,300 hari. Untuk macam mana nak dapat tahun? Bagi dengan 354. 3,300 bagi 354. Apa? Tu yang 9 tahun lebih. Tu yang jadi 309 tahun. Sikit. Itu cerita ke sana sikit. Asal nak bicara antara sebab kena mandi haid. Jadi bila haid ni? Bila memang cukup tempoh haid, dan bila berhenti haid tu dan sah yang dah lalu tu adalah haid, baru wajib mandi. Masa darah ada mandi, biasa mandi lah, tapi nak mandi haid tak boleh pasal haid tu ada, nak mandi lagu mana atas nama nak mandi haid. Mandi haid ni bila selesai haid barulah mandi haid. Boleh? Faham saya cakap apa kan? Okey. Seterusnya wanifasun, antara sebab wajib mandi adalah nifas. Maksud nifas ni berhenti darah nifas, dan sah darah tu jadi nifas. Apa dia nifas pula? Nifas adalah darah yang keluar daripada kubul wanita disebabkan kosong peranakan daripada kandungan dia. Dengan bahasa lain, lepas pada beranak. Sama ada beranak tu gugur, beranak tu kembar, kosong peranakan selepas beranak, gugur, luruh apa adik-beradik tu, yang keluar tu adalah bakal nak jadi janin ataupun anak yang mati dalam perut. Habis keluar tu darah yang mengiringi beranak, nama dia nifas. Paling pendek sedetik, paling panjang 60 hari 60 malam. Tu pun ada pelajaran dia juga. Ada kitab khas bicara haid nifas. Kitab kita ni memang sangat ringkas. Saya sebut pun sekadar berkenalan je lah apa dia haid dan nifas. Pasal matan dia pendek, saya pendek lah. Lagi saya panjang sangat, melekat sangat. Panjang umur nanti jumpa lain. Jadi kena ngaji lagi tak? Kena ngaji lagi lah. Ni baru lalu lah. Kalau kita khatam pun kitab ni, apa dia? Baru lalu sekurang-kurang fiqah untuk lalu, untuk lihat the whole view. Oh, fiqah macam ni. Kena belajar. 4. Setengah kitab dia tambah satu lagi. Sebab mandi. Siapa tahu? Sebab mandi, keluar mani, masuk hasyafah dalam farjun, haid,
nifas. Okey. Apa sebab ni? Wajib mandi. Cari. Siapa jumpa? Kalau bab keluar mani, lelaki perempuan ada. Bab dukhul khasyafah, masuk farjan, ada belah lelaki, ada belah perempuan. Masing-masing ada hukum masing-masing. Haid perempuan saja, nifas perempuan saja. Yang nombor 5 ni lelaki perempuan ada. Apa tu? Siapa pandai? Dia mandi ni wajib, tak mandi berdosa. Kuat sikit. Mati. Mati salah satu sebab wajib mandi. Cuma bukan dia sendiri wajib mandi. Kalau dia mandi, orang semua lari. Itu buat lawak sikit. Yang wajib mandi dengan dia tu orang hidup. Kalau tak ada orang mandi dengan dia, kat dia tak ada apa-apa lah. Bukan dia yang wajib mandi. Wajib bukan dia yang wajib mandi dengan dia, tapi wajib dimandikan. 4 perkara yang wajib buat pada mayat: mandi dengan dia, kafan dengan dia, sembahyang dengan dia, kebumi dengan dia. Hatta kalau ikut asal hukum, mayat COVID. Apatah lagi, COVID sebenarnya bukan pandemik. Bohong je. Contohlah, kan. Pasal tengok Mekah pun mandi. Kenapa tak? Ada sahabat-sahabat saya daripada Mekah. Dia kata mandi COVID. Malaysia ni taat sungguh. Bungkus plastik, tayamum atas plastik je. Orang tu pelik Majlis Fatwa tak pernah ubah hukum. Pelik lembab tindakan. Padahal bukan ada masalahnya. Kalau anda kata orang penyakit COVID ni tak boleh dimandikan, orang kena COVID tak boleh mandi. Maksud apa? Air mandi dia tu bahaya. Maksud apa? Boleh bawa kuman. Habis semua orang kena COVID. Kena COVID pula nanti jadi zombie macam tu kan. Tak ada, duk tengok jadi zombie bukan yang kena COVID, yang kena suntik tu boom, tumbang. Tu saya tak pernah tengok orang kena COVID jadi macam zombie, tak ada. Kena COVID je tak ada. Tapi kena suntik jadi macam zombie ada. Tak faham sudah. Cerita apa? Sebab mandi sebenarnya mayat mati. Cuma kitab kita ni dia tak sebut pasal apa. Pasal yang tu dia bukan wajib atas diri orang itu sendiri, atas diri dia. Bahkan dia wajib atas orang lain. Satu dia tak senarai. Yang tu kena tengok bab mayat. Macam mana pun atas bicara wajib mandi, memang antara salah satu sebab jadi wajib mandi adalah mati. Sebab jadi wajib mandi adalah mati. Mati jadi sebab wajib mandi. Cuma orang lain wajib memandikan kepada si mati tersebut. Okey. Mati pun syarat dia mati yang lain daripada mati syahid akhirat. Mati perang sabil. Mati perang sabilillah. Bukan mati dalam perang orang kafir. Okey. Kalau mati lawan orang kafir, mati perang sabil punya tu tak wajib mandi. Kapan apa cukupkan apa pakaian yang ada pada dia, sembahyang pun tak wajib, ke bumi saja. Okey, nanti ada pelajaran khas. Jumpa nanti insya-Allah. Ada soalan? Soalan tanya, masuk khasyafah tu adakah syarat dengan keluar mani ke tak keluar mani? Dobik bekah kita masuk khasyafah dalam farjun, walaupun tak keluar mani wajib nak mandi. Tak syarat kes masukkan khasyafah dalam farjun untuk keluar mani wajib mandi. Bahkan masuk kadar itu wajib mandi. Masuk kadar tu pada si fa'il wajib mandi. Masuk kadar tu kalau si maf'ul wajib mandi. Faham? Saya sebut apa? Faham? Walaupun tak keluar mandi. Pasal keluar mandi satu sebab lain, dukhul khasyafah dalam farjun tu satu sebab lain. Okey? Jawab soalan rasanya? Lain?
Tu kita bangun pagi mandi tak? Mandi apa? Mandi wajib. Mandi apa? Mandi sunat. Pasal apa pula sunat? Mandi bangun tidur. Ada mandi sunat kerana bangun tidur ada? Tu mandi apa? Ha? Mandi saja. Oh, mandi saja. Kalau dah mandi, dah memang PL tabiat, bangun je nak subuh mandi. Walaupun tak ada sebab wajib mandi. Niat je ni, aku mandi kerana nak berjemaah. Itu niat dia. Jadi hukum mandi sunat. Pasal memang kesimpulan ulama buat bab mandi sunat, cuma bab mandi sunat je lah. Antara disunatkan mandi bila? Setiap tempat-tempat yang kita pergi, di situ akan berhimpun orang ramai. Sunat mandi. Lepas tu Zuhur mandi, Asar mandi, Maghrib mandi, Isya mandi, Subuh mandi. Boleh? Mandi apa tu? Mandi sunat. Nak niat apa? Saja aku mandi sunat kerana Allah Ta'ala. Yalah, mandi sunat apa? Saja aku mandi sunat kerana nak berjemaah kerana Allah Ta'ala. Satu bab haji, nak wukuf sunat mandi, nak melontar sunat mandi. Pasal apa tu? Pasal nak wukuf orang ramai, nak tawaf sunat mandi. Apa? Allahumma salli alaihi wasallam. Nak melontar sunat mandi. Pasal apa? Pasal tu semua tempat-tempat kita akan pergi orang ramai. Yang tu khas mandi-mandi haji. Antara sunat mandi bila berubah bau badan, duk kisah ke arnab apa-apa, burung tu lalu pun bau arnab aja. Mandi nak tak bau orang lah, bau arnab. Tambah lalu-lalu selisih bau kambing. Padahal tak main dengan kambing pun, tapi bau kambing. Sampai kambing dengan dia kuat bau kambing lagi pada kambing. Yang tu sunat mandi. Sunat mandi. Tak silap kena genam kelorok tu. Ada orang kena nak bau macam kambing tapi tak mandi. Ada juga. Apa tu? Menyambil sikit bab mandi lain tadi tu. Wa farduhu. Situ dulu. Wa farduhu. Macam mana rukun mandi? Nak mandi, nak niat apa-apa? Tomorrow, insyaAllah. To be continued. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nur qulubana min nuri hidayatika kama nawartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.